Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, Ustaz harap semua adik-adik sihat dan ceria pada hari ini. Dan pada hari Jumaat ini kita berbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adik-adik, hari ini kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, adik-adik, sebelum kita memulakan, kita selawat dulu. Kita selawat dulu untuk memberkati, sebab hari ini hari Jumaat, insya-Allah kita selawat sedikit saja. Adik-adik ikut saja. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Okay, adik, hari ini Ustaz ingin mengajar balik, mengulang balik tajuk Iman Peganganku. Tajuk Iman Peganganku. Sebab ini adalah satu tajuk yang sangat penting. Ustaz terpaksa ulang-ulang balik sebab ramai adik-adik yang belum lagi menghafal maksud rukun iman, maksud rukun Islam, berapa perkara rukun iman dan juga rukun Islam. Pada hari ini Ustaz akan mengajar tentang rukun iman. Rukun iman. Sebelum itu Ustaz akan terangkan apa maksud iman. Okey, adik-adik, buka muka surat 76. Dalam buku teks buka muka surat 76. Okey, adik-adik, tengok ini. Tengok ini ya. Tengok. Iman ialah meyakini dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. Maksudnya, iman itu mesti yakin dengan hati, menyebut dengan lidah dan juga membuktikan dengan perbuatan. Pertama, mesti yakin dengan hati, menyebut di mulut dan juga melaksanakannya. Itu adalah iman. Contohnya, yakin sembahyang itu, solat itu wajib. Yang kedua, kita melafazkannya, membacanya ketika solat. Yang ketiga, kita melaksanakan solat. Itu adalah iman. Mesti kita kena faham apa maksud iman supaya adik-adik senang beramal dengan Islam ini, sebab Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Okey. Saya tidak mau panjang-panjang sebab sekarang ini masalah lain kita ada masalah, jadi kita mau upload tu susah sikit video ini. Jadi kita mau pendek-pendek saja. Okey. Buka muka surat 77. Okey. Rukun iman ialah perkara asas kepada iman kita. Umat Islam wajib mempercayainya. Jika tidak beriman dengannya, ia boleh merosakkan akidah. Maka kita kena beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin, mesti yakin dengan 6 rukun iman yang Nabi sudah ajar kepada kita. Rukun iman ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 adik-adik. Ada 6 rukun iman. Okey. Yang pertama, beriman kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah ini, kita kena yakin semua yang ada di langit dan bumi itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin apa yang ada di langit dan di bumi itu, adik-adik, adalah mesti ada yang menciptanya.
Bila ada yang menciptanya, kita yakin bahawa Allah itu sebagai Tuhan yang mencipta alam ini. Itulah bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya bulan, bintang, matahari, semua itu adalah tanda bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang kedua, beriman kepada para malaikat. Malaikat itu kita wajib beriman kerana malaikat itu bukan macam manusia. Malaikat itu dia tidak bernafsu, dia tidak makan dan dia tidak minum, dia tidak perlukan semua itu. Dia hanya perlu mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melanggarinya. Kalau Allah suruh itu, dia akan buat. Dia akan buat saja tanpa mengingkarinya. Okey adik-adik, malaikat ini juga ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sebenarnya malaikat ini ramai, banyak sangat. Tidak terhitung banyaknya malaikat. Tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam Quran, yang Nabi jelaskan dalam hadis Nabi, yang kita wajib ketahui adalah 10 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Atid, malaikat Raqib, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat apa lagi? Mikail, Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel dan Israfil. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi kita kena yakin apa yang kita buat itu akan dicatat oleh para malaikat. Okey, yang ketiga, adik-adik, beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab iaitu kita kena yakin bahawa dalam dunia ini, dalam Islam, kita kena meyakini ada 4 kitab yang kita yakini bahawa ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul. Pertama, kitab Zabur. Zabur itu Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat iaitu Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil itu Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kitab. Adik kena ingat tahu. Ada 4 kitab. Pertama, Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa alaihi salam, kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul ini kita akan yakin dan beriman bahawa ada 25 orang nabi dan rasul yang kita wajib ketahui. Sebenarnya ramai, ada puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu para nabi dan rasul, para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Tetapi yang kita wajib ketahui adalah 25 orang nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui adalah 25 orang nabi dan rasul. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Sampailah 25 orang nabi dan rasul. Nanti adik-adik cari dalam YouTube. Type jadi dalam YouTube 25 orang nabi dan rasul. Adik-adik boleh ikut dan menyanyi ikut dalam YouTube tersebut. Okey. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Maka kita kena yakin bahawa kita pasti akan mati. Kita pasti akan menghadapi kiamat kecil iaitu kematian, dan kiamat besar iaitu kiamat kubra dipanggil. Di padang mahsyar nanti kita akan menerima penghitungan. Kita akan menerima penghitungan sama ada kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Maksudnya pada hari itu akan berlakunya kehancuran yang sangat dahsyat. Itulah hari kiamat. Tapi pada masa itu hanya orang yang kafir saja yang merasai hari kiamat. Yang orang-orang Islam tidak akan merasa hari kiamat kerana mereka sudah dimatikan oleh Allah sebelum berlakunya hari kiamat. Itu antara beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada
qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ini ialah kita kena yakin apa yang kita buat, apa yang sebelum kita lahir, selepas kita lahir itu adalah semuanya sudah Allah tentukan. So, semenjak kita dalam perut ibu kita, dan juga kita keluar daripada perut ibu kita, semua Allah sudah tentukan sampai kita mati. Setiap pergerakan kita, setiap apa yang kita buat itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan. Cuma kita boleh menentukan, kita boleh memilih jalan mana yang kita mau pilih. Tetapi Allah sudah tentukan kita macam mana, kita mati bila, kita jatuh di mana, semua itu Allah sudah tentukan. Jadi itulah adalah 6 rukun iman yang adik kena faham dan juga mengetahui. Yang kedua, adik kena mesti menghafal 6 rukun iman ini. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada para malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey adik-adik Okey. Adik-adik, sila buka buku aktiviti. Sila buka buku aktiviti 91 hingga 93. 91 hingga 93. Adik-adik buatlah latihan dalam tu, kan, ikut seperti mana yang ada dalam kita punya tajuk tadi. Jadi itu sahaja adik-adik. Kalau adik-adik yang ada buku aktiviti, buka buku aktiviti, buka muka surat 91 hingga 93. Bagi murid-murid yang tidak ada buku aktiviti, adik-adik bolehlah yang tidak ada ini, bagi yang tidak ada buku aktiviti, adik-adik kamu kena salin ini. Salin ini salin yang ini. Ni salin. Yang ini sahaja. Tapi yang ada buku aktiviti, sila buat jawab aktiviti yang ada dalam buku aktiviti tersebut. Bukan muka surat apa tadi? Berapa tadi ya? Surat 91 hingga 93. Okey. Okey adik-adik, saya minta maaf ini sebab Ustaz mau cepat, sebab nak boleh lama-lama, sebab lain dah bagus, jadi kita nak boleh upload video yang terlampau tinggi, terlampau panjang. Okey adik-adik. Jadi mudah-mudahan adik-adik dan juga keluarga adik mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.